Bahasa Melayu Tahun 1. Tajuk Dekati Alam. Buku teks muka surat 130. Buku aktiviti muka surat 62. Selamat datang ke kelas Cikgu Eng. Zoo. Pernahkah murid-murid pergi ke zoo? Selamat datang ke Zoo Taiping dan naik safari. Di zoo ada harimau. Wow, garangnya. Ada juga orang utan. Ada juga monyet. Selain itu, ada juga badak sumbu dan gajah. Marilah kita memasuki teks. Tulis ayat. Tajuknya, melawat ke zoo. Ini merupakan gambar yang dibekalkan. Dua orang budak ternampak banyak haiwan. Sini terdapat dua orang budak. Bolehlah kita memberi nama kepada kedua-dua orang budak ini. Contohnya Zali dan Weihan. Untuk membina ayat, kita mestilah mengingati format ini. Siapa buat apa? Siapa? Weihan dan Zali. Buat apa? Ternampak banyak haiwan. Maka kita boleh membina ayat ini. Weihan dan Zali ternampak banyak haiwan. Tulis ayat. Melawat ke zoo. Terdapat dua orang budak perempuan. Bolehlah kita tulis Melin dan Siti. Ataupun nama yang lain. Merakamkan gambar haizang. Mei Feng dan Xin Lin merakamkan gambar monyet. Ini merupakan monyet. Merakamkan gambar monyet. Ini merupakan contoh ayat ketiga. Dua orang budak sedang melihat apakah burung ini? Melihat burung. Melihat burung. Weihan dan Zali. Budak yang sama kan? Kita guna balik Weihan dan Zali. Melihat burung. Apakah burung ini? Ini merupakan burung merak. Ini burung merak. Kita boleh bina ayat. Weihan dan Zali melihat burung merak. Weihan dan Zali 在看这个 burung merak. 那么这个 burung merak 就是孔雀。Weihan和 Zali 在看孔雀。下一个例子 contoh seterusnya. Murid ini bolehlah bernama Siti. Kerana dia merupakan budak Melayu. Membaca maklumat, 在读资料. Siti membaca maklumat. Tentang apakah ini? Ini merupakan burung unta. Ini merupakan burung unta. Kalau kita panggil unta, ini ialah unta. Ini merupakan burung unta. Siti membaca maklumat burung unta. Siti membaca maklumat burung unta. Siti 在读关于鸵鸟的资料。Sekarang kita menjalankan ulang kaji cara membina ayat. Sekali lagi, semasa membina ayat, kita perlu tulis siapa buat apa. Yang ini siapa? Okey, ini bapa. Bapa sedang buat apa? Mencuci longkang. Maka kita boleh membina ayat siapa? Bapa. Bapa mencuci longkang. Bapa mencuci longkang. Bapa 在洗这个水沟。
Ini merupakan contoh kedua. Kita boleh membina ayat ini dengan lebih lengkap. Bapa mencuci longkang di halaman rumah. Ayat ini cikgu cadangkan memberi kepada murid yang lebih pandai dalam bahasa Melayu. Bolehlah murid-murid membina ayat yang lebih lengkap. Bapa mencuci longkang di halaman rumah. Bapa 在家里的周围洗水沟。 Contoh kedua, Bapak. Sekali lagi, Bapak. Bapak sedang buat apa? Mencangkul tanah. Kalau bina ayat yang ayat tunggal, Bapak mencangkul tanah. Bapak mencangkul tanah. Untuk ayat yang lebih lengkap, Bapak mencangkul tanah di mana? Di halaman rumah. Bapak mencangkul tanah di halaman rumah. Kita sambung lagi ke contoh ketiga. Yang ini siapa? Membubuh baja. Siapa membubuh baja? Abang membubuh baja. Abang membubuh baja. Yang ini merupakan contoh yang lebih bagus. Sama lagi, abang membubuh baja supaya pokok hidup subur. Masih ingat? Ini kalau ada kita menyiram pokok akan hidup subur. Kalau tanpa air, pokok akan layu. Abang membubuh baja supaya pokok hidup subur. 哥哥呢放肥料，希望这些树可以长得很茂盛。Abang membubuh baja supaya pokok hidup subur. Contoh seterusnya. Ini boleh adik atau Mei-ling. Contoh, adik membuat craft tangan atau Mei-ling membuat craft tangan. Mei-ling 在做手工或者是妹妹在做手工。Mei-ling membuat craft tangan. Sekarang kita pergi ke ayat yang lebih lengkap. Mei-ling membuat craft tangan dengan gunting dan gam. Ini gunting, yang ini gam. Mei-ling membuat craft tangan dengan gunting dan gam. 他用剪刀还有浆糊来做手工。Contoh seterusnya, siapa kali? Menghias halaman rumah. 把布置这个家里的周围。Ini Encik Tan menghias halaman rumah. Ini merupakan ayat pendek. Macam mana kita boleh bina menjadi ayat panjang? Siapa buat apa dengan apa? Encik Tan menghias halaman rumah dengan pokok bunga. Encik Tan menghias halaman rumah dengan pokok bunga. 这个陈先生呢用花草树木来布置他的家里。Encik Tan menghias halaman rumah dengan pokok bunga. Okey, ini merupakan tugasan. Siapkan buku aktiviti muka surat 63. Saya rasa murid-murid semua sudah pandai membina ayat. Bolehlah murid-murid mencuba untuk membina ayat di halaman muka surat 62. Sampai sini saja pengajaran cikgu. Terima kasih.